Jizo, Cik Azlan. Ya, Alhamdulillah. Abah. Baik-baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Baik dengan Ustaz. Walaupun hujan sekejap-sekejap Ustaz. Oh ya, hujan Ya. Baik Ustaz, kita nak kongsikan lagi pertemuan kita di udara ini dan kita bercakap mengenai sabar Ustaz. Malam cakap sabar, ada yang tanya bila dah sabar nak kena pasrah ke ataupun nak kena redha ke, macam mana gitu. Ada pula ceritanya. Silakan. Silakan Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jizo, Cik Azlan, juga pendengar-pendengar KLFM dalam rancangan Zikrah pagi ini. Salam syirih, salam bahagia di mana sahaja anda berada, mudah-mudahan mendapat taufik dan hidayah daripadanya yang maha berkuasa. Dan kita masih lagi bicara tentang sabar. Cuma sebelum itu saya nak detailkan sikit tentang puasa sunat rejam. Saya nak mimpikan beberapa pandangan ulama lah yang terkenal. Antaranya sebab di masyarakat, dalam masyarakat kita dia ada puasa sunat rejab dan orang berpuasa sunat rejab. Imam Ibn Suki menyatakan bahawa tidak ada dinyatakan tentang kesunatan puasa rejab secara khusus. Tidak ada dinyatakan mana-mana statement oleh mana-mana ulama yang menyatakan bahawa sunat berpuasa bulan rejab secara khusus. Daripada mana-mana sunnah yang sabit ataupun hadis-hadis dan hadis-hadis yang diriwayatkan banyak mengelirukan, kata Imam Suki. Maka dengan sebab itu pada pandangan beliau dan ulama-ulama lain tidak ada puasa sunat rejab secara khusus. Kemudian ada satu hadis daripada Al-Bahili, seorang sahabat Nabi SAW. Al-Bahili ni dia dulu pernah jumpa Nabi, kemudian lama tak jumpa, kemudian jumpa balik. Dia jumpa Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, amma ta'rifuni?" "Ya Rasulullah, kamu kenal tak aku?" Kata jawab Nabi, "Muhammad anta, siapa awak?" Kata Al-Bahili ni, "Saya Al-Bahili yang jumpa tuan masa tahun lepas, awal tahun lepas." Maka kata Nabi SAW, "Apa yang menyebabkan kamu berubah benar ni, badan ni? Dulu kan nampak sihat, sekarang kenapa kurus kering?" Maka jawab Al-Bahili, "Aku tak makan makanan sejak aku berpisah dengan kau dulu ya Rasulullah. Melainkan aku makan waktu malam saja." Artinya dia puasa lah. Dia puasa, siang tak makan, malam dia maghrib dia makan. Lalu Nabi SAW bertanya dia, "Lima azab tanafsaka?" Kenapa kamu menyiksa diri kamu sendiri? "Sum syahras sabri." Hendaklah kamu berpuasa pada bulan sabar. "Wa yauman min kulli syahrin." Dan satu hari pada setiap bulan. Jadi Al-Bahili dia tanya balik. Dia kata, "Ya Rasulullah, zidni, tambah lagi, takkan satu hari setiap bulan?" "Fa'in Nabi kuah, sebab aku ni ada kekuatan boleh puasa." Jawab Nabi, "Sum yaumaini." Hendaklah kamu berpuasa 2 hari setiap bulan. Al-Bahili pun mencelah lagi, "Zidni, tambah lagi ya Rasulullah, 2 hari setiap bulan." Kalau kita bahasa kita kacang kacang, tapi kita cakap kacang lah. Tapi kita, "Ya Rasulullah, tambah lagi lah." Nabi SAW nyambung lagi, "Sum salasata ayyam." Puasalah 3 hari setiap bulan. Al-Bahili menyampuk lagi, "Zidni ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah, 3 hari je setiap bulan. Bulan 30 hari, 3 hari puasa." Nabi menjawab, "Sum minal haram watruk." Sum minal haram watruk. Sum minal haram watruk. Puasalah dalam bulan haram dan ada hari-hari kamu tak puasa, tinggalkan beberapa hari. Kemudian Nabi jawab lagi kali kedua, puasalah dalam bulan-bulan haram, kemudian tinggalkanlah beberapa hari tak puasa. Nabi sebut 3 kali. Dalam hadis ini disebut berpuasalah dalam bulan sabar. Bulan sabar itu kata ulama-ulama hadis ialah bulan-bulan haram, Syahrul Haram, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Manakala ulama yang bernama Al-Hafiz Ibn Hajar. Al-Hafiz Ibn Hajar ni ulama hadis yang telah mensyarah kitab Sahih Bukhari. Dia menyatakan bahawa tidak terdapat nas yang menyebut tentang kelebihan puasa Rejab. Tidak disebut mana-mana nas tentang kelebihan berpuasa sunat Rejab. Begitu juga kelebihan bulan Rejab. Tidak ada nas menceritakan kelebihan bulan Rejab
puasa sunat Rajab, malah mana-mana ibadat dalam bulan Rajab. Tidak juga ada nas menyatakan kelebihan qiyamul lail dalam bulan Rajab secara khusus daripada hadis yang sahih yang boleh dibuat hujah. Itu kata ulama hadis. Semana kita nak terima ya. Bila sebut ulama hadis dengan tradisi tok nenek kita, sudah tentulah ulama-ulama hadis yang kita guna pakai. Sebab itu Ibn Taymiyah salah seorang ulama menyatakan bahawa ada pun berpuasa sunat Rajab ini secara khusus hadis-hadisnya maudhu', iaitu hadis-hadisnya palsu. Dia sebut maudhu' tu palsu. Hadis-hadisnya palsu. Kalau orang kata, Ustaz, ada hadis? Ya, ada hadis tapi palsu. Dia hadis palsu tak boleh pakai. Gigi palsu tak apa je Zul. Kaki palsu okey, tangan palsu, mata. Tapi kalau hadis palsu memang berdosa pakai. Maka kata Ibn Taymiyah, hadis itu tidak dipegang oleh mana-mana ahli ilmu. Ya, malah dia kata bukan dhaif lagi dah, tapi merupakan hadis yang palsu. Sebab itu kita ni kena berhati-hatilah. Kadang-kadang yalah, tahun depan bulan lagi ni Haji tu. Tahun depan benda yang sama juga kadang-kadang ya. Sebab itu diceritakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, diceritakan bahawa Umar ini dia pernah pukul sampai peringkat pukul tangan orang yang puasa ni supaya pegang makanan makan dalam bulan Rajab. Sehingga sebut la tusyabbihu bi Ramadan, jangan kamu samakan bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Artinya ada orang puasa sebulan bulan Rajab. Umar pukul tangan orang yang puasa, dia kata makan. Tangan kamu tu pegang makanan dan makan, jangan samakan dengan bulan Ramadan. Artinya bulan Rajab ni nak puasa boleh, tapi bukan puasa sunat bulan Rajab secara khusus. Disebut oleh Imam Ibn Subki, disebut oleh Ibn Taymiyah, Hafiz Imam Ibn Hajar dan sebagainya. Berpuasa bulan Rajab ni sama dengan puasa dalam bulan-bulan yang lain. Dia tak ada bezanya. Saja ke puasa hari ini sunat Allah Ta'ala, saja ke puasa esok hari sunat Allah Ta'ala, bukan ada sebab-sebab bulan Rajab dan sebagainya. Malah hadis yang pernah kita dengar ya, imam-imam baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan biasa dengar kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itulah hadis yang dhaif. Nak beramal, boleh beramal, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Satu lagi dalam Rajab ni ada satu namanya solat Raghaib. Jizul Cik Azlan. Kalau orang lama-lama dia taklah sunat Raghaib ni, Raghaib. Sunat. Sebab tu ada satu hadis yang agak panjang. Disebut Rajab bulan Allah. Biasa dengar tak Jizul Cik Azlan? Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Tidak ada seorang pun yang berpuasa pada hari Khamis yang pertama dalam bulan Rajab. Ini lah kan? Seterusnya melakukan salat di antara waktu Maghrib dan Isyak. Dilakukan pada malam Jumaat sebanyak 12 rakaat. Dengan surah Fatihah dibaca pada setiap rakaat. Surah Inna Anzalna fi Lailatul Qadr 3 kali. Kemudian surah Qul Huwallahu sebanyak 12 kali. Serta diselangi setiap 2 rakaat dengan salam. Bila selesai, dia selawat ke atasku sebanyak 70 kali. Dan baca Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi. Lalu sujud dan baca Subhun Kudus Rabbul Malaikat wa Ruh 70 kali. Kemudian macam lagi lah. Kata ulama-ulama hadis ya, antaranya Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at menyebut hadis ini adalah palsu dan pembohongan ke atas Nabi SAW. Bulan Rajab, bulan Allah, bulan Sya'ban, bulan Nabi, bulan Ramadan, bulan umat, itu semua hadis palsu. Kata Ibn Al-Jauzi. Sebab ada seorang periwayat perawi namanya Ibnu Jahdam yang terkenal dengan dusta, bohong. Imam Syaukani juga menyatakan bahawa hadis ini palsu. Tidak ada pun solat disebut ada di Nabi tak pernah pun sebut pun tentang solat 12 rakaat, kena baca Inna Anzalna, kena baca Qul Huwallahu, kemudian kena tu kena ni. Hadis sebut ni palsu. Nabi tak pernah ajar kita. Allahu Akbar. Sebab itu kita kena berhati-hatilah dalam soal-soal yang berkaitan ni. Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa juga, ya, solat ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula dilakukan oleh seorang pun di kalangan sahabat tabi'in ataupun mana-mana ulama
pada budak itu. Allahu Akbar. Ini juga satu benda pembohongan lah. Al-Hafiz Ibn Rajab, ini Al-Hafiz ni yang hafal 1,000 hadis ni, Al-Hafiz. Salat ini adalah bid'ah di sisi jumhur majoriti ulama. Allahu Akbar. Tidak ada orang yang orang kata apa meriwayatkan adanya salat itu. Satu lagi ya, dalam masa tingkat ini saya sebut beberapa pandangan ya, kongsi sikit tentang puasa sunat lagi. Kejap ya, saya nak quotekan kepada para muslimin semua, mudah-mudahan kita berhati-hati ya. Itu saya sebut tadi tentang Rajab bulan Allah, Syakban bulan Nabi, Ramadan bulan umatku, itu semua hadis palsu. Siapa berpuasa bulan Rajab 1 hari, Allah tulis baginya puasa 1000 tahun. Siapa puasa 2 hari, ditulisnya 2000 tahun. Ini semua hadis palsu. Banyak hadis palsu tentang kelebihan bulan Rajab. Apapun kena berhati-hati, rujuklah kepada orang-orang yang berilmu, terutamanya yang mereka yang pakar dalam bidang hadis, supaya kita tidak tertipu dengan masa silam kita. Ya, banyaklah ya, kalau nak puasa bulan haram. Jadi puasa harinya terkena sehari, sunat bulan haram kerana Allah Ta'ala ya. Sebab itu sebab Nabi sum minal haram. Sum minal haram, itu puasalah dalam bulan haram. Watruk, dan ada hari-hari yang kita tidak puasa. Jadi itulah sikit sebanyak pada pagi ini perkongsian yang berkaitan dengan puasa sunat bulan Rajab ataupun kelebihan bulan Rajab ataupun solat khusus untuk bulan Rajab. Itu semua dusta, pembohongan dan palsu semata-mata, tidak ada kena-mengena dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ketemu besok Jazirah Jazlan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz untuk kesempatan pagi ini. Terima kasih.